Sekarang kita di dalam bahagian latih diri 3.2 soalan 2. Okey, bila soalan 2 kita tengok kaedah yang digunakan adalah substitution method ataupun kaedah penggantian. Okey, kita tengok apakah perbezaan mereka. Okey, apa-apa pun seperti biasa kita tetap labelkan dulu persamaan 1, persamaan 2, persamaan 2 dan persamaan 3. Okey, jadi di sini cikgu nak, cikgu pilih 2. Okey, cikgu nak pilih 2. Kita kena wujudkan persamaan yang keempat. Jadi kita pilih daripada persamaan 1, 2 atau 3. Tapi cikgu pilih persamaan 2. Jadi dari 2, dari 2, kita pun kena pilih pula nak jadikan X atau Y atau Z sebagai subjek. Okey, cikgu memilih X. Okey, jadi negatif 3 tambah Y tambah Z. Kita berjaya mewujudkan persamaan yang keempat. Sebenarnya 4 ni adalah daripada 2. Jadi untuk mengelakkan keliru, cikgu buat macam ni. Cikgu dah dapat 2, cikgu nak masukkan dalam 1, masukkan dalam 3. Buat macam tu. Okey, jadi sekarang persamaan 4. Sekejap. Okey, sekarang cikgu nak persamaan 4, cikgu nak ganti dalam 2. Dalam 1. Dalam 1. Ni cikgu buat yang pertama dulu ni. Okey, jadi bila nak gantikan, perlu berhati-hati. Nilai X masuk dalam nilai X untuk nombor 1. Okey, macam ni. 2. Okey. Negatif 3 tambah Y tambah Z. Okey, tambah Y tambah 3Z sama dengan negatif 2. Kaedah penggantian. Okey, cikgu nak highlight lah dulu macam ni. Maksudnya semua nilai X ni, okey, kamu tengok ini nilai X1 ni, kita masukkan dia. Macam ni. Kita gantikan dia. Okey. Maksudnya nilai X masuk dalam X1. Okey, dekat sini kembangkan berhati-hati. Okey, kembangkan berhati-hati untuk mengelakkan kesilapan dan hati-hati juga dengan negatif dan positif. Hasil dia negatif 6 tambah 2Y tambah 2Z tambah Y tambah 3Z sama dengan negatif 2. Okey, dekat sini bila dah ringkaskan 3Y tambah 5Z sama dengan 4. Okey, jadi bila dah sampai di sini, kita perlu pilihlah sama ada Y atau Z sebagai subjek. Kalau cikgu pilih Y. Jadi Y sama dengan 4 tolak 5Z bahagi dengan 3. Okey, jadi sekarang kita dah ada persamaan. Okey, sekejap. Okey, kita dah ada persamaan yang ke-5. Okey, jadi lepas tu kita dah selesai dah. Okey, kita buat lagi sekali. Pula. Okey, dalam ni pula 2 dengan 3. Yang sini. Yang cikgu bintangkan tu. Jadi cikgu buat 4. Okey. Ganti dalam 3 pula. Okey, 4 ganti dalam 3. Jadi berhati-hati 3 kita adalah 3X. Okey, jadi 3X. X tu bracket lah. Negatif 3 tambah Y tambah Z. Okey, tolak 2Y tambah 3Z sama dengan negatif 12. Okey, jadi kembangkan dengan berhati-hati. Negatif 9 tambah 3Y tambah 3Z tolak 2Y tambah 3Z sama dengan negatif 12. Tak cukup nafas nak cakap panjang sangat. Okey, dekat sini kita boleh ringkaskan. Okey, Y tambah 6Z, kita akan dapat negatif 3. Okey, disebabkan persamaan kelima cikgu pilih Y sebagai subjek. Kat sini pun cikgu pilih Y lah. Y sama dengan negatif 3 tolak 6Z. Okey, jadi kat sini akan menjadi persamaan yang ke-6. Jadi daripada sini 5 boleh menggantikan dalam 6. Okey, jadi kita gantikan dengan berhati-hati.
Okey, kat sini akan dapat 4 tolak 5Z per 3 samakan dengan negatif 3 tolak 6Z. Okey, lepas tu kita darab lah. 3 darab ke sebelah kanan. Okey, 3 darab negatif 3, negatif 9. 3 darab negatif 6Z, negatif 18Z. Okey, dekat sini kita boleh selesaikan. Kita akan dapat negatif 5Z tambah 18Z. Kita kumpulkan ke kiri. Kita akan dapat 13Z. Okey, negatif 9 tolak 4, kita akan dapat negatif 13. Jadi Z, negatif 13 bahagi 13 adalah negatif 1. Okey, jadi kita berjaya mendapat nilai Z. Okey, jadi seterusnya, kita ubah garisan. Barulah Z kita boleh gantikan di dalam 6 atau 5. Okey, nak dapatkan Y pula. Okey, bila Z sama dengan negatif 1, cikgu masukkan dalam, cikgu pilih 6 lah. Okey, cikgu pilih 6. Jadi, Y sama dengan negatif 3 tolak 6, negatif 1. Okey, kita akan dapat, berapa kat sini? Kita akan dapat 3. Okey, seterusnya, bila Z sama dengan negatif 1, Y sama dengan 3, cikgu masukkan dalam 4. Persamaan 4. Jadi hati-hati kat sini bila ganti. X sama dengan negatif 3 tambah 3 tambah negatif 1. Buat bracket untuk elak kesilapan. Jadi jawapan akhir kita akan dapat negatif 1. Okey, untuk di sini ada soalan ke? Cikgu nak tanya, Ya. persamaan keempat tu kita boleh ambil mana-mana persamaan pada atas tu macam mana? Ya, betul. Kita boleh pilih mana-mana sama ada daripada 1, 2 dan 3. Siapa tu bercakap tu? Nur Irdina ya? Ha. Okey, Nur Irdina pilih persamaan yang mana? Sama juga. Sama juga. Okey. Okey, bagus. Kita tak kisah asalkan bila kita tukar kepada persamaan keempat tu sama ada X, Y atau Z sebagai subjek. Asalkan X, Y dan Z tu mesti single dan positif. Terserah kepada mana yang kamu pilih. Okey. Seterusnya kita tengok soalan 2B. Okey. Kita kena bersabar sikit sebab untuk linear equation ni, untuk yang 3 sebutan ni memang panjang sikit working step dia. Okey, soalan yang seterusnya 2B. Okey, 2B. Kita kena buat relax, tak boleh rush, takut nanti tersilap. Okey, jadi persamaan yang pertama labelkan, persamaan yang kedua, persamaan yang ketiga. Okey, jadi kita pilih, kita nak jadikan persamaan keempat. Okey, cikgu nak pilih daripada ni lah. Cikgu pilih dari 3 lah pula. Okey, dari persamaan 3. Contoh, persamaan 3, cikgu nak X sebagai subjek. Okey, X sebagai subjek bermaksud X sama dengan 20 tolak Y tolak 4Z. Okey, jadi cikgu berjaya membuat persamaan yang keempat. Okey, 4 ni sebenarnya keluarga 3. Jadi, 3 ni cikgu buat dengan mana dulu? Okey, cikgu buat 3, Cikgu buat 3 dengan 1 dulu. 3 dengan 1 tu maksud persamaan 4 masuk dalam 1. Maksudnya 4, okey, ganti dalam 1. Okey, bila ganti dalam 1, hati-hati ya, X lah. Okey. 2, okey, 20 tolak Y tolak 4Z, panjang sikit ni, tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16. Okey, dah selesai. Okey, lepas tu kita kembangkan dengan berhati-hati. Cikgu dapat 40 tolak 2Y tolak 8Z tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16. Okey, lepas tu cikgu selesaikan Y, ringkaskan lagi. Okey, negatif 24. Okey, kita pilih Y atau Z sebagai subjek. Cikgu pilih Y lah sebab dah senang, sebab dia dah single dan positif. Negatif 24 tambah 6Z. Yes, kita berjaya. Berjaya mendapat persamaan yang ke-5. Okey, berjaya mendapat persamaan ke-5. Seterusnya, okey, cikgu dah masukkan 4 dalam 1. Okey, lepas ni cikgu nak pilih ni pula. Okey, 3 dengan 2. Maksudnya 4 dengan 2.
Maksudnya 4 ganti dalam 2. Okey, 4 ganti dalam 2. Okey, seterusnya berhati-hati. Okey, 4 mana dalam 2? X dulu. Jadi X, bracketkan dulu tau. 20 tolak Y tolak 4Z tambah 4Y tolak 2Z sama dengan 12. Okey, 3Y tolak 6Z, cikgu ringkaskan lagi sama dengan negatif 8. Okey, ringkaskan dengan berhati-hati. Okey, disebabkan persamaan 5, cikgu pilih Y sebagai subjek. Persamaan yang seterusnya ni, cikgu pilih Y juga sebagai subjek. Di mana Y sama dengan negatif 8 tambah 6Z per 3. Okey, dekat sini cikgu berjayalah membuat persamaan yang ke-6. Okey, seterusnya 5 dengan 6. Okey, 5 dalam 6. Okey, hati-hati bila kita samakan dia. Okey, negatif 8 tambah 6Z per dengan 3. Okey, dengan negatif 24 tambah 6Z. Seperti tadi, 3 darab ke kanan. Darab dengan berhati-hati. Negatif 24 darab 3, negatif 72. 3 darab 6Z tambah 18Z. Kita kumpulkan Z dengan Z. Okey, bawa ke kiri Z. 6Z tolak 18Z. Cikgu dapat negatif 12Z. Negatif 72 tambah 8. Negatif 8 bawa ke kanan. Negatif 64. Jadi di sini Z sama dengan negatif 64 bahagi negatif 12. Cikgu dapat 16 per 3. Okey murid-murid, sekiranya kamu dapat soalan macam ni, betul ke 16 per 3 ni? Kena confident. Kadang-kadang memang jawapannya bentuk macam ni. Kamu jangan ingat jawapannya macam nombor bulat je. 3 lah, 2 lah. Kena confident. Yang pasti kamu tak silap positif negatif, kamu kembangkan dengan betul. Okey, seterusnya kita dah dapat nilai Z. Okey, seterusnya okey. Bila Z sama dengan 16 per 3, cikgu nak masukkan dalam 5. Okey, cikgu nak masukkan dalam 5. Okey, cikgu pilih 5. Mana 5 cikgu? Okey, sini 5 cikgu. Jadi, Y sama dengan negatif 24 tambah 6. Z kita, okey, 16 per 3. Jadi kat sini kita akan dapat 8. Nah, kan senang je kan? Okey, so sekarang, sekarang cikgu buat divider dulu. Okey, sekarang kita nak cari apa? X belum lagi. Okey, X belum lagi. Jadi bila Z sama dengan 16 per 3, Y sama dengan 8. Okey, cikgu masukkan dalam, lebih mudah kita masukkan dalam 4. Okey, masukkan dalam 4. Gantikan berhati-hati. X sama dengan 20 tolak 8. Tolak 4 tu darabkan 16 per, tak nampak 16 sekejap. Okey, negatif 4. Sekejap ya. Okey, darab dengan 16 per 3. Okey, jadi di sini kita akan dapat negatif 28 per 3. Okey, selesai, berjaya. Okey, dekat sini ada siapa-siapa ke nak tanya apa-apa? Betul, betul, betul. Tandalah dalam latihan kamu tu. Good. Okey, ada soalan ke? Okey, sebelum tu saya nak panggil ada tak Ahmad Syabil? Jangan risau, soalan mudah je. Ahmad Syabil ada tak? Oh, ramai tak ada lah asyik panggil ni. Kamu ke mana ni ya? Okey, Muhammad Daniel Iman. Ada ke Muhammad Daniel Iman? Okey, tak ada juga. Nur Syamira. Ya, cikgu. Okey, Nur Syamira. Okey, saya nak berbincang dengan kamu. Kita dah buat kaedah penggantian dengan penghapusan. Kalau Syamira suka yang mana? Pergantian. Penggantian. Okey, itu saja sebab terima kasih. Okey, sekarang kamu boleh pilih lah. Kamu rasa kalau penggantian tu mudah, kita ambil penggantian. Kalau rasa penghapusan tu mudah, ambil penghapusan. Okey, sekarang soalan ni soalan direct. Seterusnya. Cikgu Nurul, Ya saya. nak tambah sikit boleh tak? Boleh. Untuk soalan yang macam ni ada tiga pun boleh ubah. Boleh tak kalau kita semak jawapan gunakan kalkulator?
Boleh, untuk boleh. confidentkan Ah. lagi jawapan-jawapan kita. Boleh. Boleh kan? Kita boleh Ya. semak jawapan guna kalkulator. Maklumat ada dalam buku teks tak silap saya. Ha. Cara nak Sekarang kita menyemak. semak. Nanti kamu boleh tengok buku teks kamu boleh semak jawapan. Cara-cara menggunakan kalkulator, nanti kita boleh masukkanlah nilai X, Y dan Z tu. Ya, betul. Okey, kamu explore buku teks kamu tu. Okey, terima kasih Cikgu Dalina. Okey, seterusnya. Okey, perbincangan kita agak lama kot, kita ambil dalam masa 30 ke 40 minit sebab soalan kita panjang.